Hello, Assalamualaikum semua. Selamat kembali kepada Spark Archery. Saya Coach Syaz, dan kita ada topik yang menarik pada hari ini. Okay, tapi sebagai peringatan, so to those of you who wants to listen to this in English, you can check out our English playlist right here. Okay, kita teruskan. Okay, jadi topik kita pada hari ini adalah 5 kesilapan yang saya selalu nampak banyak pemanah buat. So, 5 kesilapan yang selalu dilakukan oleh pemanah. Okay. First kali saya nak buat disclaimer sikit. So ini semua adalah pandangan saya, bukan pandangan orang lain. Berdasarkan pengalaman saya, apa yang saya lalui dalam dunia memanah ni. Tapi kalau ada yang tak setuju, saya setuju ke, ada benda yang rasa patut tambah ke, boleh letak dalam ruangan komen. Kita nak tukar sikit. So siapa yang belum subscribe, tolong subscribe. Mana butang subscribe? Sini kot. So tolong subscribe, sangat bantu saya. Dan juga kalau boleh pelasah butang like tu. Alright, so bila kita mulakan. So yang pertama sekali yang selalu saya nampak pemanah buat silap, silap lah basically, ialah gunakan bow yang terlalu berat. So apa yang saya maksudkan dengan bow yang terlalu berat ni? So bow yang terlalu berat ni bukannya bow tu berat tak boleh angkat. No, bow yang terlalu berat ni maksudnya terlalu berat daya tarik dia. Jadi kenapa tak boleh? Bukanlah tak boleh, boleh, tapi kurang sesuai. So bila kita pakai busuk yang terlalu berat ni, terlalu berat tarik, susah nak tarik ni. So bila kita selalu susah nak tarik, dia akan buat kita kurang konsisten, dan kurang, kalau yang especially untuk orang yang masuk pertandingan semua, ketepatan tu kurang sikit. Sebab kita terlampau guna usaha kita banyak pada nak lawan busur tu. Jadi saya selalu nampak, tak kisahlah kategori apa, semua ada, dia terlampau berat. Okay, nak kata, bukanlah saya nak kata tak boleh pakai poundage berat, boleh. Tapi pakai poundage berat ni perlu ada peningkatan dia, perlu ada dia punya naik tangga dia. Satu step by satu step. Tak boleh terus baru nak start 60 pound katanya. So that's why kalau tengok daripada video saya yang sebelum ni, kalau tengok cara nak mula manah tu, cara nak beli busur pertama tu, so saya akan beritahu pilih poundage yang rendah dulu. So kenapa kita nak pakai poundage yang sesuai dengan kita? Macam contoh saya sendiri pakai poundage, kalau main bebo saya pakai dalam 40 pound. Kalau dalam kalangan bebo tu sebenarnya agak tinggi tu, tapi sebabkan saya latih selalu, saya betulkan saya punya asas dalam badan kita dalam manah ni, asas tu kuat, InsyaAllah boleh pakai foundation yang lebih tinggi. Okay, so ni yang paling nombor satu saya selalu nampak, terlalu berat. So kalau rasa macam susah sangat nak improve score tu, cuba try pakai foundation dah sikit dulu sekejap. Dah rasa macam bila dah shoot tu dah rasa terlampau ringan, dah rasa kosong sangat tu, time tu boleh naik balik. Okay, nombor 2, spine tak betul, arrow spine tak betul, ataupun spine anak panah tak betul. So pada yang tak tahu spine ni apa, so spine ni adalah kelenturan. Selalunya dia akan dia standard dia dinamakan dalam keadaan dalam spine lah. So spine ni daripada paling rendah saya tengok pun 300 kot. So 300 sampai ke 1600 ada. Atau dalam aluminium dia panggil lain, dalam aluminium dia ikut size, so 1416, 1616. Ataupun kalau arrow kayu ada juga orang yang pakai terus tulis kat situ recommended poundage 35, 30. Okay. So spine ni penting. So macam mana nak tahu kalau spine anda tak betul? Simple je. Kita tengok arrow tu terbang macam mana. So, kalau arrow tu terbang macam ikan, macam ni kan, lepas kita lepas tu dia keluar macam ni, terlalu sampai habis ke ataupun jauh lah, dia baru dia straight balik, itu selalunya menunjukkan kita pakai arrow yang terlalu lembut. Terlalu lembut, dia memang dia senang macam. Ada juga sebab lain, tapi ni sebab utama. Ataupun kita bila shoot tu, contoh kalau orang yang shoot belah kanan, arrow tu akan keluar macam ni, pum. Maksudnya dia akan lari jauh dulu, baru dia masuk balik. Atau kadang-kadang tu tak masuk balik pun. Kalau bila shoot jarak dekat, contohnya orang yang biasa shoot jarak dekat, shoot tengah je. Tapi bila makin shoot makin jauh, makin lari. Aim tempat sama, aim maksudnya kiri kanan tu sama. Tapi makin lama dia dah makin lari, makin lama makin lari. So tu antara contoh apa yang kita boleh nampak, yang boleh bagi tahu kita arrow kita spine tak betul. So cara nak pilih spine yang betul apa semua ni, saya bagi simple dulu. Mula sekali boleh pakai spine calculator. Spine calculator ni adalah dekat website certain pengeluar arrow ni, contohnya VAP Arrow, dia ada keluar spine calculator. Boleh cuba kat situ, masukkan detail, dia akan bagi tahu spine yang sesuai. Ataupun boleh juga check spine chart. Spine chart ni maksudnya carta spine dan ikut poundage dengan panjang tarik. So benda tu semua akan dapatkan kita dalam lebih kurang lah
dekat, tapi hujung sekali kita tetap kena tune kita punya arrow. So kalau nak tahu tentang arrow tuning, subscribe, akan ada video lain akan datang. Kesilapan yang ketiga saya selalu nampak pemanah buat adalah tak pernah tune bow diorang ni. Tak tune bahasa Melayu apa? Siapa yang tahu tune bahasa Melayu apa, komen. So tune diorang punya peralatan, especially bow. So kalau tradisional saya tak nak sentuh sangat sebab tak banyak sangat. Paling-paling nak check pun brace height dengan knocking point je. Tapi kalau contoh bevel, recurve, compound, so banyak benda nak kena check. So masalahnya kalau tak ada coach ataupun tak ada orang yang berkemahiran atau sendiri tu kurang knowledge ataupun experience nak tahu cara nak tuning. So saya bagi tahu lah sikit apa benda yang sebenarnya korang kena check kalau bila nak buat tuning tu. So kita start daripada kat pusor dulu, kat bow dulu. So nombor 1, bila kita dah pasang apa semua, kita akan check brace height. So betulkan brace height lebih kurang ikut standard, ikut ketinggian panjang bow semua. Kita akan check tiller. So tiller ni ikut kategori. So biasanya recurve akan nak positif 3mm ataupun positif 4mm, ikut pada sendiri masing-masing. Tapi itu ballpark lah, lebih kurang kat situ. Kalau bevel ikut pada jarak shoot dengan juga kalau yang string walking tu berapa jauh. So kalau string walking sikit, kosong, neutral, atas bawah sama pun okey. Kalau yang walking jauh, string walking tu jauh sikit, then nak kena jauh sikit lah. Kadang-kadang negatif 4, negatif 6. Saya tak suggest lebih daripada negatif 1, tapi saya pernah tengok orang buat, saya ikut masing-masing, ikut pada tune masing-masing. So kalau yang pandai tune tu akan faham lah. Yang tak pandai tune tu, nanti kita belajar satu episod saya akan khaskan untuk tuning saja. Lepas tu kita check limb alignment. So limb alignment ni, limb atas bawah nak kena straight dengan busur. So 3. Lepas tu yang keempat, kita dah check apa semua tu, kita akan buat contact point dengan knocking point. So contact point dengan knocking point ni dia sama, sebab kalau knocking point kita terlampau lari sangat, kita punya contact point tu pun tak berapa nak tepat. So contact point ni kena mengena dengan kita punya rest dan knocking point, dua-dua main peranan. Sorry, kita akan check plunger dengan settle shot. So cukup 5 ni kena selalu check. Kalau yang tak pernah check tu, cuba-cubalah research online, banyak guide untuk tuning. Boleh cari tuning for bevel. Kalau untuk bevel ada tuning for 10 untuk recurve. Cuba carilah, ada online tu. Okay, next kita akan pergi kepada, so kesilapan yang keempat saya selalu nampak adalah terlalu fokus pada aiming atau pada membidik. So terlalu fokus pada membidik ni tak bagus, sebab dia akan kacau kita punya body form, kacau keadaan badan kita. Dia akan buat kita terlalu keras, terlalu stres. So bila terlalu fokus pada ni, bila kita tengah aiming tu terlampau fokus nak duduk dalam tuning tu atau duduk dalam sasaran tu lama sangat, kita akan start mengeras badan, kita punya body form akan lari. So kat situ akan datang masalah plucking, masalah flicking, masalah twisting, masalah bow arm to throwing, macam-macam lah boleh jadi. Bahu terangkat, semua sebab terlampau nak fokus. So dalam aiming ni, walaupun macam pelik saya cakap ni, biasanya kita mestilah nak aim betul-betul kan, tapi bukan. Kita kena relax dalam keadaan aiming tu. Katalah ini saya punya target. So ini saya punya aim. So kita nak kena, dia akan bergerak, kita manusia, kita biarkan dia bergerak. Tapi kita nak kurangkan pergerakan. Kita tak nak yang bila kita keras dia akan goyang. Kita nak relax. Okay. Tak nak terlampau dalam deep sangat dalam yang aiming ni, tapi kena relax. Poin yang kelima, kesilapan yang saya nampak selalu pemanah buat adalah terlalu beri tumpuan pada result ataupun kepada keputusan. So maksudnya keputusan ni bukanlah keputusan hujung pertandingan, itu main peranan juga, tapi saya lebih kepada fokuskan keputusan setiap arrow ataupun setiap round atau end. So contohnya kita dah shoot cantik hari ni. Kalau yang biasa shoot indoor, maksimum kita 30. So katalah dah shoot 28, 29, 30. So skor dah cantik, tiba-tiba satu end tu pom 22, drop. So kalau kita terlampau fokus sangat pada result yang tadi tu, dia akan buat drag kita down. So contohnya kita dah shoot cantik dah satu hari ni, tiba-tiba tengah-tengah tu ada satu yang teruk, lepas tu ends lain semua jadi teruk, sebab kita terlampau fokus sangat pada keputusan, sedangkan kita perlu fokus pada kita punya perjalanan ataupun proses. So proses kita, contohnya angkat, luruskan alignment, anchor, aim, expand, dan baru relax. Tapi sebabkan dah terlampau fokus pada nak scoring tu, kita jadi
terlampau nak lah, lagi bila kita terlampau nak tu dia akan jadi kacau kita punya mental punya game. Jadi kita kena relax, kena sederhana dalam semua benda, fokus pada proses. So ini apa yang selalu nampak, especially pada orang yang baru nak naik, dan juga pada kalau saya macam saya coaching budak-budak bawah 12 ni, yang selalu menang ni adalah yang muka toya, yang tak peduli apa jadi, dia shoot je, dia buat kerja dia je. Itu yang selalu akan naik. Tapi budak yang terlampau nak, terlampau stres, itulah yang kita dapat orang yang budak-budak yang bila shoot biasa shoot kuning je, tiba-tiba satu kena biru, menangis. Kita tak nak macam tu. Kita nak orang yang jenis kuning, tiba-tiba satu biru. Oh, tak apa. Analyze tak apa. Oh, tadi tersilap, terplucking ataupun terlepas. Tapi jangan terlampau kalau jangan terlampau fokus, tertumpu sangat dekat kesilapan yang tu sampai kita hilang arah kita dalam kita punya proses. Alright. So, saya dah bagi tahu 5 kesilapan yang saya selalu nampak. Kalau yang tak setuju, tak apa, bagi tahu kalau kenapa tak setuju. Kalau yang setuju pun bagi tahu juga. Dan paling penting, kalau ada yang rasa macam saya tak cukup atau rasa nak kena tambah ataupun nak tahu tentang topik lain, boleh komen juga. Alright. So, siapa yang tak subscribe lagi, saya minta tolong subscribe. Memang membantu saya, membantu channel saya. Dan belasah butang like tu. Alright. Itu je hari ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.